Akhiri saya untuk berbual mengenai dengan Brunei Charity Event 2012 ini ialah Yang Mulia Dr. Dayang Sharina Haji Yunus, Presiden Persatuan Learning Ladders. Selamat datang ke studio, kita ucapkan. Terima kasih banyak-banyak. Dan di sebelah kanan saya lah Awang Faris Haji Abdul Rahman, pengarah urusan FM Brunei Group of Companies. Terima kasih. Apa khabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan kita bercakap mengenai dengan Brunei Charity Event 2012 ini, mungkin dapat menjelaskan lebih awal lah objektif yang akan diadakan. Okey, terima kasih. Objektif utama pihak kami mengadakan Brunei Charity Event ini adalah untuk membangkitkan dan memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai badan-badan kebajikan yang terdapat di negara Brunei Darussalam dan juga peranan serta tanggungjawab mereka kepada pelajar-pelajar di tempat itu. Brunei Charity Event 2012 kali ini telah menjemput 4 badan kebajikan untuk turut serta, iaitu Pusat Ihsan, Learning Ladders, Kaca dan Smarter. Dan pihak kami FM Brunei juga pertama kalinya mengadakan charity event ini adalah pada tahun 2008 dan alhamdulillah acara tersebut telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan, dan banyak syarikat-syarikat yang prihatin telah turut serta menyumbang kepada badan-badan kebajikan ini, dan adalah amat penting kerana badan-badan kebajikan ini sebenarnya bergantung sepenuhnya kepada keikhlasan orang ramai untuk mereka terus beroperasi. Mereka adalah non-profit organisation, so mereka memerlukan bantuan orang ramai untuk mereka terus kekal. Baik, jadi dengan Brunei Charity Event ini yang akan menyokong 4 organisasi sebenarnya, organisasi yang non-profit. Jadi pastinya orang ramai tertarik untuk menyumbang, khususnya pada dermawan di luar sana. Jadi bila sebenarnya acara ini akan diadakan dan berapa lama dan macam mana agaknya, berapa hari ianya akan diadakan, dan yang penting juga di mana ni? Ya, okey. Acara ini akan diadakan di Airport Mall, Berakas, dan bermula dari 1 hingga 4 hari bulan Mac 2012. Dan untuk menyumbang, orang ramai bolehlah berhubung terus dengan kami di talian 234-2244 ataupun layari laman web kami, iaitu www.fmbrunei.com untuk makluman lanjut dan alamat kami, di mana orang ramai bolehlah terus memberi sumbangan mereka kepada kami untuk kami jualkan di acara itu nanti. Jadi sumbangan berupa benda-benda baru ataupun terpakai, ini terserah asal saja dalam keadaan baik. Okey, sumbangan itu mengikut keikhlasan hati masing-masing, sama ada yang baru ataupun terpakai. Tapi yang kami minta daripada orang ramai, kalau boleh sumbanglah barang-barang yang boleh kami jual, bukan seperti yang pernah kami terima, seperti barang-barang yang baju-baju yang dah koyak ataupun kaca-kaca yang dah pecah. Ini payah untuk kami jual. Jadi kalau Sharina baik hati pun boleh beli kasut baru, hantar terus. Boleh, barang-barang baru kami terima jual. Dia alu-alukan. Jadi bila bercakap dengan sumbangan-sumbangan ini, macam mana orang ramai boleh menyumbang untuk menghantar barang-barang dan segalanya, macam mana ni? Mereka boleh menghubungi kami terus di talian pejabat kami, dan boleh menghantar terus kepada pejabat kami untuk kami. Lokasinya di Lambak Kanan di Berakas. Alamat kami ada di dalam kami punya website fmbrunei.com. Ya, fmbrunei.com. Jadi yang penting bagi Auda yang berminat untuk menyumbang barang-barang ini, Auda boleh menghubungi talian sekali lagi 234-2244 ataupun di laman web www.fmbrunei.com. Jadi rasanya kalau lupa pun alamat itu boleh type saja FM Brunei, pastinya akan keluar keputusan di sana. Jadi pejabat mereka berada di Lambak Kanan Berakas, dan kita harapkanlah keikhlasan dan juga keprihatinan Auda dalam hal ini. Jadi kalaupun kita ingin memberikan sumbangan, bukan saja dalam jualan amal ini, dalam apapun biarlah sesuatu yang terbaik. Jangan sembarana. Bukan artinya untuk melepaskan, mengusungkan store, kata ini lumpuk saja. Ini satu sikap yang kurang elok lah. Artinya dah ikhlas itu. Jadi dalam pengalaman Awang Faris, apa sebenarnya jenis-jenis sumbangan yang diperlukan dari orang ramai, dan kemana telah kita ketahui ianya adalah perlu dihantar ke pejabat, ya? Jadi dari pengalaman, apa sebenarnya yang diperlukan, apa yang lebih bergunalah dalam
mengutip dana ini? Ya, tapi kira untuk pengetahuan orang ramai, sumbangan ni sebenarnya bukan daripada segi kewangan saja. Ia boleh datang daripada sumbangan sukarelawan ataupun volunteering. So that means masa kami punya event tu nanti, jika mereka ada masa, mereka ingin menyumbangkan tenaga mereka, mereka boleh juga berada di sana untuk menolong kami menjual barang-barang itu, di mana sumbangan ataupun hasil dari jualan itu akan diberi sepenuhnya kepada badan-badan amal ini. Alhamdulillah. Sebelum kita lebih jauh, rasanya kita akan bersama dengan Dr. Dayang Sharina. Mungkin akan salah satu institusi yang menerima sumbangan hasil daripada Brunei Charity Event 2012 ini. Jadi Doktor, sedikitlah kita ingin mengetahui latar belakang Learning Ladders. Ya, terima kasih banyak-banyak. Persatuan Learning Ladders berbanyak terima kasihlah kepada FM Brunei kerana sudi menjemput menyertai Brunei Charity Event ini. Dan Persatuan Learning Ladders telah ditubuhkan pada tahun 2007. Terdiri daripada ibu bapa sendirilah yang mempunyai kanak-kanak autisma. Dan alhamdulillah pada tahun 2009 dengan bantuan kerajaan melalui Kementerian Pendidikan, kami telah diberikan sebuah banglo yang terletak di belakang Maktab Duli, dan di sana kami telah mengubah suatu tempat banglo tersebut untuk menjadi pusat pembelajaran kanak-kanak autisma ini. So jadi tahun 2010 operasi bermula di sana di Gadong. Ya, dalam pada itu mungkin dapat menjelaskan juga aktiviti-aktiviti utama yang pernah diadakan dan akan diadakan barangkali. Terima kasih banyak. Aktiviti utama yang kami jalankan di Pusat Pembelajaran Learning Ladders di Gadong adalah memberikan intervensi awal kepada kanak-kanak autisma, dan kaedah kami menggunakan kaedah ABA atau Applied Behavior Analysis. Ia ada satu kaedah yang sangat berkesan untuk kanak-kanak ini, dan selain daripada memberi intervensi, kami juga melatih tenaga pengajar. Di sini kami menjadikan satu objektif utama, itu untuk mengambil orang Brunei kita ini sendiri untuk menjadi pakar. Bukan sahaja bekerja sebagai menjaga, tetapi pakar di dalam bidang ini. Sebab negara kita sangat memerlukan. Dan kalau kita lihat di serata dunia, ada kekurangan pakar dalam bidang ini. Jadi kami sangat berminat. Jadi tenaga pengajar kami setakat ini 8 orang semua, dan alhamdulillah semua terdiri daripada orang Brunei sendiri. Mereka diberi latihan dan sanggup mereka bekerja di dalam bidang yang sangat mencabar ini. Baik, kita juga difahamkan Learning Ladders menerima kanak-kanak dari usia 3 hingga ke 10 tahun dan pada ketika ini ada sekitar 20 orang anak di bawah jagaan Learning Ladders. Macam mana, apa cabaran pihak Learning Ladders dalam mengendali program-program intervensi, dan juga mungkin ada cabaran dari segi staffing dan seumpamanya? Memang banyak cabaran. Di antara cabaran, dua lah cabaran utama yang kami hadapi, iaitu cabaran of course untuk kos operasi yang agak tinggi, sebab semua tenaga pengajar kami adalah bekerja secara sepenuh masa di sana, dan juga memang staffing. Sebab kami memang pentingkan, berminat untuk mengambil lebih ramai tenaga pengajar dari orang Brunei kita sendiri. Dan di Learning Ladders agak berbeza kaedah dia mengajar, sebab di sana kita tidak meletakkan kanak-kanak itu di dalam satu kelas yang besar. Di sana mereka belajar dengan konsep satu guru satu murid. Jadi secara intensif. One to one. Jadi mungkin dari situ boleh dapat difahami bahawa tenaga pengajar yang agak tinggi yang kami perlukan. Sebab tu mungkin bilangan penuntut tidak tinggi. Dia bergantung kepada berapa ramai yang kami dapat ambil, dan terus kami dapat mengambil kanak-kanak. Jadi dalam Brunei Charity Event 2012 ini melibatkan Learning Ladders sendiri. Jadi apa peranan Learning Ladders dalam charity ini nanti? Kami harap pada during the Brunei Charity event tu kami dapat membuat satu awareness campaign tentang autisma, supaya lebih ramai orang memahami apakah simptom-simptom autisma ni. Sebab untuk masalah autisma ni penting di orang kata early detection, sangat penting, iaitu dikenal pasti pada peringkat awal dan diberi bantuan pada peringkat awal. Sebab banyak para saintis melihat dan telah buat kajian, bila dibantu pada peringkat awal,
masa depan atau kualiti hidup mereka bertambah dengan begitu baik sekali. Itu penting. So, jadi ibu bapa mungkin di sini harus mengambil sikap proaktif. Jangan tunggu dan lihat. Jadi misal kata ada pihak-pihak tertentu ingin memberikan sumbangan, siapa yang perlu dikontak ataupun mungkin ada email dan sebagainya, kontak-kontak? Mereka boleh hubungi kami terus di nombor telefon 2457 197 ataupun kami alur-alurkan pihak orang ramai untuk datang melawat pusat kami di Banglo C11 di belakang Maktab Duli. Ya, itu lebih mudahlah C11 di belakang Maktab Duli di kawasan Gadong ya. Ada waktu-waktu bekerja ya. Kami buka hari Isnin sampai hari Sabtu setengah hari. Dan selalunya waktu kerja 8 sehingga pukul 5 petang. Ya, okey. Dan dalam pada itu macam mana sejauh ini ya Learning Ladders untuk mengutip kewangan bagi membantu gaji guru dan sebagainya? Memang merupakan satu cabaran, tapi kami sentiasa berusaha dengan menghubungi sama ada membuat aktiviti secara kooperatif bersama kerajaan ataupun kami berhubung baik dengan bahagian-bahagian korporat yang lain melalui dia punya corporate social responsibility. Alhamdulillah mereka sudi membantu dan kami sangat mengharaplah bantuan daripada orang ramai juga untuk meneruskan aktiviti ini. Sangat penting untuk mereka. Jadi Brunei Charity Event 2012 ini salah satu daripada saluran yang dapat dimanfaatkan oleh Persatuan Seumpama Learning Ladders. Jadi selain daripada jualan amal yang akan diadakan pada hari tersebut ya, selama 3-4 hari ini nanti, apa acara lain yang akan turut berlangsung semasa Brunei Charity Event ni? Okey, insya-Allah acara program Brunei Charity Event tahun ini akan melibatkan persembahan pentas daripada pelajar-pelajar istimewa dari Pusat Ihsan dan juga Semata. Dan juga kami juga ada peraduan mewarna, aktiviti-aktiviti permainan di atas pentas dan belon serta minuman Milo percuma untuk orang ramai. Dan kita ada gambar-gambar di sini, mungkin dapat kita lihat di dalam komputer sendiri. Mungkin dapat dijelaskan apa sebenarnya gambar-gambar ini? Okey, gambar-gambar ini telah menunjukkan pelajar-pelajar dari Pusat Ihsan membuat kraft tangan, di mana mereka menjual kraft tangan ini setelah ia selesai. Dan mereka ni sangat istimewa, walaupun mempunyai dalam keadaan istimewa itu, mereka dapat melakukan kerja-kerja hasil tangan yang amat teliti dan amat menarik. Jadi ini adalah sumbangan-sumbangan daripada FM Brunei kepada di sini yang kita lihat dengan Learning Ladders dan juga gambar-gambar di sana bersama dengan Pusat Ihsan. Ya, macam-macam ya. Sebenarnya ini adalah sumbangan kita terhadap negara seperti awal-awal tadi kita katakan. Dan jangan tanya apa bakti negara pada kita. Apa sumbangan AUDA khususnya dalam Brunei Charity Event ini memberikan peluang, membukakan peluang AUDA untuk beramal dan juga AUDA dapat melihat dan meningkatkan kesedaran kita dan kefahaman kita terhadap keperluan orang-orang yang mempunyai keperluan-keperluan tertentu. Dan dalam masyarakat yang inklusif sekarang kita mesti ada kefahaman ini. Jadi memandangkan ini buat julung-julung kalinya diadakan dan juga melibatkan aktiviti dan kerja amal untuk orang berkeperluan khas. Apa sebenarnya mendorong pihak syarikat Tuan untuk menjadikan acara ini? Okey, sebenarnya ini bukan kali pertama. Kali pertama kami lakukan adalah pada tahun 2008 dan kami sebenarnya nak menjadikan acara ini sebagai kami punya corporate social responsibility syarikat kami, di mana dan sebagai syarikat latihan juga kami ingin menggalakkan terutamanya SME yang baru timbul di Brunei ini, supaya mereka jangan hanya berkecimpung dalam bidang bisnes bukan hanya untuk mencari duit, tetapi mereka juga harus menyumbang di masa yang sama kepada terutamanya kepada badan-badan yang memerlukan sumbangan daripada orang ramai untuk mereka terus survive ni. Jadi dari pengalaman yang sudah diadakan dalam perkara amal seperti ini, macam mana sambutan dan sumbangan orang ramai? Alhamdulillah kami dapati sumbangan ataupun
attention daripada orang ramai ini amat menggalakkan, terutamanya apabila mereka melihat persembahan pentas daripada peserta-peserta istimewa ini. Kebanyakan di antara mereka ada yang menangis, ada yang amat sedih kerana di dalam keadaan mereka yang istimewa itu mereka masih boleh lagi mampu untuk cuba menghiburkan kita ni yang yang kira lebih sempurna dari mereka, dan itu adalah sesuatu yang amat sedih because kita yang sempurna ni pun kadang-kadang malu untuk berhadapan dengan orang ramai kan. Jadi mereka yang istimewa ini mempunyai orang kata what do you call it, kelebihan yang sedemikian untuk menghadapi orang ramai dan cuba sedaya upaya untuk menjadi bergaul dengan orang ramai. Ya, rasanya tersentuh kalbu Serina ya. Jangan hanya menangis, tetapi berikanlah sumbangan. Kita menangis, alhamdulillah, artinya kita mendekatkan diri, dapat merasakan apa sebenarnya kekurangan bistia, tapi bistia dengan kelebihannya. Dalam pada itu berikan sumbangan juga. Betul. Dan talian yang Auda boleh hubungi untuk mendapat maklumat lanjut bagi menyampaikan sumbangan Auda, sekali lagi 234-2244, ataupun Auda boleh layari Google laman web www.fmbrunei.com. Jadi kita harapkan Auda tidak akan melepaskan peluang ini untuk beramal dan juga membuat sumbangan-sumbangan Auda. Kita sama-sama berganding bahu memberikan sumbangan dalam apa jualah dalam perkara ini. Jadi akhir sekali barangkali kita berikan peluang kepada pihak tuan lah untuk memberikan saranan dalam perkara ini. Okey, akhir sekali pihak kami FM Brunei ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak, terutamanya badan-badan kebajikan yang turut serta di dalam charity amal ini, dan juga Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan juga di Airport Mall di atas sokongan mereka bagi kami menjayakan acara ini. InsyaAllah kami akan cuba sedaya upaya untuk menjadikan acara ini memberi kejayaan sepenuhnya kepada acara ini, insyaAllah. Terima kasih, dan barangkali Doktor ada saranan barangkali? Silakan. Terima kasih banyak-banyak. Saya harap orang ramai dapat datang pada hari tersebut dan dapat manfaat juga, belajar lebih dalam lagi mengenai apa itu masalah-masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini dan bagaimana mereka dapat membantu mereka. Terima kasih Dato'. Terima kasih Tuan. Dan semoga ini akan memberikan kesedaran kepada kita dalam memberikan sumbangan kepada mereka yang memerlukan di negara kita Brunei Darussalam, dan juga di dalam kehidupan seharian kita, bukan saja di negara kita, malah di luar negara kita. Kita sama-sama memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Di dalam agama kita memang menggalakkanlah kita untuk memberikan bantuan, dan setiap rezeki yang kita terima juga belum pasti itu semua milik kita. Itu adalah milik bersama. Betul.